Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan tengok konsultasi lecture untuk tajuk 1.2 Number System and Representation. So, seperti sebelum ni, ini adalah konsultasi PDP Sains Komputer dan tidak menggantikan kuliah atau tutorial sains komputer. Okey, untuk bab ini kita tajuk satu topik ini ada 3 perkara pertama, iaitu pertama kita perlu mampu untuk explain data representation in computer bit dengan byte. Lepas tu kita harus mampu untuk convert hexadecimal, decimal, hexadecimal, binary dan sebaliknya, byte besar. So untuk tajuk ini perkara-perkara tersebut penting. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, sekarang kita akan tengok soalan PSPM yang sesi lepas. Okay, soalan ni keluar dari bahagian B. So apa yang diminta, kita kena convert 353.61 kepada hexadecimal. Soalan yang kedua, kita kena convert 4 ECA base 16 ni kepada binary. Dua-dua ni 5 markah dan kita penting untuk kita show your calculation. So walaupun kita boleh gunakan calculator, tapi calculation kita memberikan markah. Kalau hanya menjawab guna calculator sahaja, hanya markah terakhir saja satu akan diberi untuk soalan bahagian B1 ni dengan bahagian B2 ni. So anda akan rugi 8 markah. So you have to know calculation juga. Okay, ini soalan UPS 2015-16. Dia beri internet protocol address ni. Dia minta convert kepada hexadecimal number. Okay, ini contoh soalan. Okay, kita akan buat sama-sama insyaAllah. Okey, macam mana data diwakili dalam komputer? Komputer represent data ni menggunakan binary digit. Dia menggunakan 1 dengan 0 sahaja yang mewakili two state on and off. Okey, ini adalah keyword apabila kita untuk menjawab soalan how does a computer represent data. Okay, ini keyword. Memang kena tahu perkataan-perkataan ni apabila menjawab soalan ni. Okey. Dan dia juga mewakili electronic charge. Okay, maknanya dekat sini, kalau binary digit dia 1, electronic charge dia on, mewakili electric state on. Kalau binary digit dia 0, dia mewakili electric state off. So dia akan mewakili on off, on off, on off, on on, off off. Okay, itu adalah cara bagaimana data diwakili dalam komputer. Okay, kenapa komputer hanya recognize 2 digit ni? Sebab komputer adalah electronic device yang powered by electricity. So on and off ini ada wakilan untuk data dalam setiap komputer. Okay, bit and bytes. Okay, dua istilah ni. Apa dia bit, apa dia byte. Okay, ini pun kena tahu juga ya. Okay, bit. Bit adalah smallest, yang paling kecil. Smallest unit of data the computer can process. Okay, ini favorite lah. Kalau soalan exam sini dia boleh tanya ya. Okay. Dan bit juga diwakili oleh digit 1 dan 0 yang mewakili on and off. Dan boleh juga kita kata dia represent electrical state on and off. Okay, bagaimana pula byte? Okay, byte adalah a group of 8 bits. Ini kita kena ni ya. Keyword ni kena tahu ya. Dan byte juga dia mewakili single character. Okay, karakter tak kisahlah. Karakter tu digit ke, huruf besar ke, huruf kecil ke, huruf ke, tanda seru ke, ataupun keyboard symbols. Satu keyboard symbols tu adalah 1 byte. Satu huruf, 1 byte. Dan satu huruf, 1 byte. Tetapi kalau kita nak kira berapa bit satu huruf, dia ada 8 bits. Okay. Okay, ini table yang menunjukkan byte perwakilan ASCII. Okay, tak apa. Tak perlu kita tengok saja, tak perlu hafal ya. Okay, kita tengok seterusnya number system. Untuk kita akan belajar 3 number base. Kita ada base 10 ataupun decimal number. Decimal number ni kita juga kenali sebagai number base 10. Kita ada binary number base 2. Hexadecimal number base 16. Okay.
untuk decimal number, nombor dia 0 hingga 9. Okay, dan boleh juga dia combine digit 0 hingga 9. Decimal number lah nama seharian lah. 1, 2, 3, 200, 3000 dan sebagainya. Okay, binary number pula hanya menerima digit 1 dan 0. Contoh dia 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 base 2. Okay. Untuk nombor selain daripada decimal, kita mesti sebut dia punya base. Kalau tak sebut base, dia adalah decimal numbers. Okay, bear in mind lah, teman. Okay, seterusnya kita tengok hexadecimal numbers. Dia menggunakan 16 simbol. Bermula daripada 0, 1 sampai 9. Dia tak ada 10, tapi 10, nilai 10 diganti dengan A, 11 diganti dengan B, 12 C, 13 D, 14 E dan 15 F. Okay, contoh dia, kita tengok sini. Okay. Kita kena sebut satu-satu. 9B 4 base 16. FFA2 base 16. Kena sebut base 16 tu. Alright. Okay, ini contoh dia, comparison dia. Tak apa, tak perlu hafal kat sini. Tak perlu hafal. Cuma kita, yang ini kita kena tahu. Hexadecimal macam saya kata tadi, dia 0 hingga 9. 10 hingga 15 diwakili dengan A sehingga F. Alright. Ini kita kena tahu, kena hafal. Okay, kenapa hexadecimal nombor hexadecimal ini digunakan? Sebab kerana dia boleh represent binary value dalam bentuk yang lebih compact. Okay, contoh. Okay, macam mana ya? Okay. Kalau 202, 202 kalau kita tengok binary dia, ni binary dia. Dia menggunakan 8 digit. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, base 2. Okay. Tapi kalau hexadecimal version, hanya memerlukan 2 digit. CA base 16. So, dia compact form. So, hexadecimal number ni solve masalah nombor yang terlalu panjang tadi tu. Okay. Kita tengok sikit storage capacity ni. Storage capacity ni biasanya kita tengok contohnya macam flash drive. Flash drive kita 1GB, 2GB, 10GB atau external hard disk ada 1TB kan. Itulah berapa size yang memuatkan, berapa banyak data yang muat dalam tu. Okay, contoh kalau satu flash drive tu 1000 MB, 1000 MB. Satu gambar 1 MB. So dia boleh memuatkan 1000 keping gambar. Itu contoh mudah. Right? Okay, cuma dekat sini perhatikan kalau kita unit conversion biasa, kalau kita tengok unit conversion biasa 1 meter sama dengan 100 cm. Betul? 1000 meter sama dengan 1 km. Okay, untuk conversion unit SI lain, dia semua menggunakan nombor bulat. Tetapi untuk komputer ni, dia special. Dia menggunakan 1024, 1024. So, make sure bila kita nak buat conversion, kita darab dengan 1024. Bukan darab dengan nombor bulat. Okay. Okay, contoh conversion. Okay, kita nak berapakah 1 GB dalam KB? Alright. Okay, GB dekat sini. So, kita nak tukar kepada KB. KB di sini. Daripada GB ni nak ke KB ni. Okay, darab dengan 210, darab dengan 210. So, 1 darab 1024, darab 1024. Dapatlah jawapan dia 104, 1048576. Okay, kalau contohnya soalan ni 200 GB. So, sini 200 lah. Boleh Okay. Sebaliknya pula, contoh ni yang kedua ni, kalau 1200 MB, kita nak tukarkan kepada GB. Okay, kita tengok
kita asalkan MB sini nak tukar kepada GB. So 1200 MB nak tukar kepada GB, kita perlu bahagi dengan 210 ataupun kita bagi dengan 1024. Dan kita akan dapat jawapan dia 1.17 GB. Okey. Conversion ni dia tak perlu hafal, tapi kita perlu tahu. Okey, seperti conversion biasa, macam kita nak tukarkan gram kepada kilogram, meter kepada sentimeter, sama juga. Cuma perlu diingat, dia perlu darab dengan 1024, darab atau bahagi dengan 1024 dan bukannya nombor bulat. Okey, kita patah balik kepada conversion nombor tadi. Kita tengok binary kepada decimal yang pertama. Okey, contoh soalan, convert the number 1011 base 2 kepada decimal. Okey, cara dia mudah saja. Kita letakkan kotak ni untuk binary, contohnya apa dia nombor dia? 1011. Alright. Lepas tu kita letakkan dia punya place value dia kat situ. Sebab kita nak tukar kepada nombor ni adalah binary ya. So kita gunakan nombor 2 Kita mula dengan belah kanan 200, 201, 202, 203 dan sampai seterusnya kalau nombor tu banyak lagi. Alright. Okay, 200 adalah 1. 201, 2. 202, 4. 203, 8. Kalau ada 204 kat sini, 16. Dan seterusnya lah. Right. So, 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. 0 darab 4, 0. 1 darab 8, 8. Dan kita tambahkan semua tu, kita dapat jawapan dia 11. Macam tu lah kita buat ni dalam kerja. 1011 sama dengan 11. Right. Pemakahan dia kat sini, dia perlu tengok. Dia akan bagi markah dekat sini. Dia akan bagi markah biasa yang dekat sini. Dan di sini. Dan markah akhir 1. So kalau soalan ni 4 markah, situlah markah dia. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ni baru kita dapat markah penuh. Okay, sebab tu pentingnya show your conversion. Okay, ataupun show your work kat situ. Okay, ini contoh yang kedua. Cara dia masih sama. Tapi tadi contoh yang pertama kita ada 4 nombor je kan. 1011 kat sini. Okay, contoh yang kedua ni kita ada lebih banyak nombor. 10110. So lebih banyak nombor. So lagi besar sampai 204 dekat sini. Sampai melibatkan 16. So dan tambah dah jadi 22. Okay, so 22 base 10. Saya sebut tak sebut tak apa ya. Alright. Okay. Kita tengok next contoh adalah decimal kepada binary. Okay, so kita nak convert nombor 22 decimal ni kepada binary. Binary ni asas 2 base 2. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu bahagi terbalik macam ni. Okay. Cara mudah dia kita bagi macam biasa dulu. 22 bahagi dengan 2, kita bagi 2 sebab dia binary ya. 1 kali 2, 2. Okay, 0. 1 kali 2, 2. Power 2 ya. So bagi 0. Okay, so 11 kita letak di sini. Dan baki 0 ni kita letak di sini. Lepas tu kita bagi 11 pula. Kita bagi pula dengan 2. Kita dapat 5. 5 kali 2, 10. Bagi 1. So 5 ni kita letak di sini. Dan bakinya letak di sini. Sampailah selesai. Yang terakhir ni kita akan dapat 1 bahagi 2. Tak boleh bahagi kan. So kita letak 0. 0 kali 2, 0. Baki dia 1. Kita tulis kat sini. So bila jawapan kita mesti baca secara terbalik ke atas macam ni. 1, 0, 1, 1, 0. Kita tulis balik sini ya. 1, 0, 1, 1, 0.
asas 2, base 2. Okay. Ini cara kita nak convert decimal kepada binary number. Ini contoh lain. Convert the number 40 to binary number system. Sama juga kaedah dia ya. Kita dah convert 40. So kepada binary. So kita bagi dengan 2 juga ya. Dan last kali kita baca secara terbalik nombor dia. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok hexadecimal kepada decimal. Okay. Kalau binary tadi kita gunakan 200, 201 sehingga dah berapa nombor dia. So untuk hexadecimal kita gunakan 16 sebab hexadecimal adalah base 16. Contoh ni nak convertkan AFB 2 base 16 kepada decimal. Okay, so nombor dia tengok table ni. Kita ada nombor dia. Okay, kemudian kita letak 1600, 01, 02, 03. Dia mudah dengan belah kanan ya. Lepas tu 1600 adalah 1, 1601, 1602, 256, 1603, 4096. Okey, di satu di sini kalau perhatikan kita ada 3 huruf A, F dengan B. A ni nilai dia ingat tak sama dengan 10. F ni nilai dia 15. B ni nilai dia 11. Okey. Nilai itulah yang kita darabkan dengan apa nama ni 1600, 01, 02, 03 tu. Dah dapat nilai dia, darab dia, kita tambah semua dan kita dapat hasil dia. Dan tulis semula ya. 44978. Okey. Nombor 10, 15, 11 ni yang mewakili nilai A, F dengan B ni. Ini kena hafal lah. Macam saya kata, kita rujuk balik kepada table yang kita tengok sebelum ni. Kalau ingat, okay, table yang ini. Ini saya kata tadi. So nilai ni semua kita kena tahu. 0 hingga 9, 10, A, 11, 12, 13, 14, 15. Alright. Okay, ini kita nak convertkan BA8 base 16 kepada decimal. Sama juga kaedah dia, BA8. Okay, kita gunakan 1600, 1 dan 2. Lepas tu B ni adalah 11 adalah B. A adalah 10. 8 kita 8 lah sebab kurang dari 10. Kita darab dan kita tambahkan hasilnya dan tulis semula. Okay, jalan kerja ni penting ya sebab ada markah semua ni. Okay, seterusnya decimal kepada hexadecimal. Okay, sama juga kaedah tadi. Tadi kita bagi dengan 2 sebab binary. So hexadecimal kita bagi dengan 16 secara terbalik. Contohnya macam ni 1341 kepada hexadecimal number. So apa yang kita perlu buat? 1341 bahagi dengan 16. Kita akan dapat 8 kat sini. 4 kali 6, 48, 4, 12. So, baki dia 61. So, 3 kali 6, 18 tambah 1, 3, 48. Baki dia 3, 5, 4, 1. Okay. So 83 ni. Yang 83 ni kita letak di sini. Dan baki 13 ni kita letak di sebelah kanan. Okay, make sure. Ingat dia sebaris dengan nilai yang dibahagi tu. Kalau tidak salah ya. Dan 13 ni, kita tengok table tadi, dia sama nilai dengan huruf D. So kita bahagi sampai habis, sampai dapat kosong di sini. Dan kita baca dia terbalik. So dekat sini 1341 ni bersamaan 53D base 16. Dia bukan 53D ya. 53D base 16. 53D base 16. Okay. Ini sama juga. Kita nak convert 860 kepada hexadecimal. Kaedah yang sama. Pembagian secara terbalik. Okay. Tengok baki dia di sini. Kita baca secara ke atas. So 860 bila tukar dengan hexadecimal kita akan dapat
35C base 16. Okey. Untuk hexadesimal ke binary ada dua cara. Pertama, cara panjang yang mana kita tukarkan hexadesimal number ni pada desimal kepada binary, atau cara pendek, hexadesimal direct kepada binary. Macam mana kita nak buat? Okay, kalau cara panjang, okay, hexadesimal ni tukar pada desimal cara biasa. Dah dapat desimal baru kita tukar binary. Kita tengok kaedah sini. Hexadesimal ni dia tukar kepada desimal. Okay, inilah nilai desimal dia. Selepas itu desimal kita tukar pada binary dengan bahagi pada 2 sini. Cara ni panjang dan kita dapat nilai dia dekat sini. Okay. Tapi saya lebih mengesyorkan cara pendek. Alright. Okay. Macam mana kita nak buat? Okay, contohnya 3FD ni kepada binary. Kita tengok elok. Kita buat kotak macam biasa. So kita bagi 3F dengan D. F ni sama dengan 15. D ni 13. Okay. Based on table ni Table ni kita tengok. Tadi F dengan D So F ni nilai dia 15, D ni nilai dia 13. Okay. So kita letak nilai siap-siap 15 dan 13. Okay, di sini kita bagi kepada 4 kotak. Dan kita isikan kat sini 8421. 8421. 8421. Okey, sekarang perhatikan betul-betul. Macam mana nak dapat nilai 3? 3 ni 2 tambah 1, 3. So, bagi petak untuk 2 dan untuk 1, kita letakkan nilai 1 dan 1 di sini. So, 0, 0, 1, 1. Okay, tengok kat sini. 15. 15 ni adalah 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. Tambah 1, 15. So, semua kotak ni nilai dia 1. So, kita akan dapat 1, 1, 1, 1. Kalau 13, okay, 13, 8 tambah 4, 12. 12 tambah 1, 13. So, 2 ni tak guna. So, 1, 1, 0, 1. Dan kita combine balik ke kanan. Kita akan dapat jawapan dia. 0 depan ni tak perlu tulis. 0 di depan tak perlu. Tapi kalau 0 di belakang, wajib tulis. Alright. Dan tulis semula jawapan dia. Ingat 0 di depan tak perlu tulis, tak apa kat sini. Kalau ada 0 kat sini tak ada tulis, tak apa. Tapi kalau 0 di sini, ini wajib. Ini wajib. Ini kalau 0 ni tak perlu tulis. Okay. Right. Okay, kita tengok binary pada hexadesimal juga ada dua cara. Cara panjang dan cara pendek. Cara panjang macam tadi juga binary kepada desimal, desimal baru kepada hexa. Cara pendek kita direct tukar binary kepada hexadesimal. Okay, ini cara panjang. Binary tukar kepada desimal dulu. Saya pasti korang dapat mahir kan. Dari desimal tukar kepada hexa, kita bagi dengan berapa? 16 Kita bagi dengan 16 sebab dia hexadesimal. Okey. Saya nak fokus kepada cara pendek. Okey, cara pendek. Contoh soalan kita 11010. So kita bahagikan. Kita kira 4 nombor daripada belah kanan. Kita gariskan kat sini. So yang ini kita letak di sini. Yang ini kita letak di sini. Okey, dekat sini kita isikan semula 8421 macam tadi tu. Okey, sekarang ni yang bernilai kat sini adalah di sini. Okey, ini adalah 8. Yang di sini adalah 2. 8 dengan 2 ni. 8, 2, 10. 10 ni kalau hexa sama dengan A. Okey, sama juga satu ni. Satu ni kat sini. So, satu ni kat sini. So, yang ni kosong. Ni lah. Satu kat sini. Dari satu.
So jawapan dia baca juga kiri ke kanan. 1A asas 16. Lebih mudah kan? Betul? Okay, table ni boleh cuba fahamkan sendiri ya. Saya pun tak mahir sangat dengan table ni. Okay, kita tengok balik soalan tadi. Convert 356,310 untuk hexadecimal. Convert 4E base 16 kepada binary. Okay, so boleh cuba sendiri soalan-soalan ni. Ini direct ya soalan ni ya. Okay, tengok yang ini pula. Okay, ini tips dia senang saja. Dia bagi internet protocol. Kadang-kadang kita macam confuse apa dia internet protocol. Sebenarnya, macam saya pernah cakap tadi, semua nombor di dunia menggunakan asas 10. Ini semuanya asas 10 ni. Kita ambil satu contoh, 192. Maksudnya sekarang ni kita kena tukarkan 192 ni kepada hexadecimal. Macam nak buat? Okay, 1192 kita bagi dengan hexa bagi berapa? Bagi 16. Kita buat macam biasa. Okay, bagi 16. 1 kali 16, 16. 9 tolak 6, 32. Ini 2. 2 kali 16. 32 bagi 0. Okay, bila kita bahagi macam ni, kita dapat nilai kat sini 12. Okay, dan bagi dia 0. Okay, 12 bagi 16. 0 lah ya. Betul tak? Apa kita buat? 12 bagi 16. Tak boleh bagi kan sebab lebih kecil. So 0 kali 16, 0, 0. So bagi dia 12. So 12 ni bagi di sebelah kanan ya. 12. Dan 12 ni sama dengan huruf C. Kita baca dia terbalik. So sebab tu kita dapat jawapan dia C0. Ni untuk 192 baju baru. Ni dot kosong ni nanti kita tambah sendiri ya. Itu saja. Tak susah pun ya. Kita cuba ya. So, okay. Itu saja untuk hari ini. Tajuk number system and representation. Tolong buat latihan tutorial. Cuba soalan lecture tadi. Kalau tak faham boleh bincang kawan-kawan. Tak faham lagi, insyaAllah boleh rujuk kepada saya. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.